Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk memulakan ini kita menjemput Tuan Syirhan kita ya, untuk memberi sepatah dua kata, untuk memberi perasaan kepada kita semua yang ada sekarang dan juga yang akan bersama kita nanti, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Dr. Haji Kamal Abdul Razak, semua ketua jabatan dan karyawan memfikir yang sertai pada hari ini. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada kelas bahasa Al-Quran kita. Jadi pada semua saya mohon untuk kita terus kekal semangat untuk ikuti kelas kita. Sebab itulah kita selalu ingatkan kepada semua supaya lapangkan waktu di Jumaat pagi, dan supaya kita dapat tidak, kalau kita dah tertinggal 1-2 tu, saya rasa mungkin nanti berat nanti kita nak kejar balik. Jadi walaupun pun kita cuba usaha yang terbaik, kecuali kalau ada perkara yang emergency, kita faham. Tapi kalau yang tak ada perkara emergency tu, kita harap dapat ketua jabatan minta anak-anak buah semua sertai kita punya sesi. Alhamdulillah kita tengok wakil dah ada sini daripada asrama, ada Puan Halimah, daripada AKWBK ada Nur Fadilah, mungkin kejap lagi ada lewat masuk lagi, Ustaz. Terima kasih. Audi pun ada daripada HQ. Jadi insyaAllah kita terus kelas kita pada hari ini. Dan saya pun dah maklum pada Dr. Kamal sudah tadi, insyaAllah hari ini kita akan cuba habis 5 minit awal, sebabnya ada bicara pengurusan sekejap lagi. Jadi kita pada hari ini harap dapat fokus dan kita beri sepenuhnya lah perhatian dalam apa pembelajaran yang diberikan oleh Dr. Haji Kamal Abdul Razak pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada doktor. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Syarahan kita. Kita mulakan seperti biasa dengan doa pembukaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin wa razaqna faman nabiyina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa shrah bi sudurana wa ista'mil bi abdanana wa itliq bi alsinatana wa qawi bi ajannana wa sir'a bi afhamana wa qawi bi azamana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi yang mengaturkan kita, mengizinkan kita untuk bersama di pagi Jumaat ini dan seterusnya berusaha untuk memahami kalamullah, iaitu ayat-ayat Quran, agar dengan kefahaman itu dia akan memberikan panduan kita yang lebih baik ya di dalam kita menguruskan kehidupan kita ya. Jadi saya terus kongsikan skrin untuk perbincangan kita hari ini, dan kita masih lagi dengan slide di bawah tajuk jenis-jenis kalimah ya. Minggu lepas kita telah berkongsikan macam mana mengenal isim dhamir ya. Kita sekarang ni di bawah tajuk jenis-jenis kalimah isim, iaitu yang kedua, iaitu kata ganti nama. Bahasa Arabnya dipanggilkan isim dhamir ya. Jadi kata ganti nama atau isim dhamir ni kita telah pun mula melihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, isim dhamir di dalam kata kerja, fi'il madhi, macam manakah dia diguna dan ditandakan ya, diguna pakai. Yang kita tengok yang merah-merah tu, itulah isim dhamir dalam fi'il madhi ya. Kemudian yang belakangan tu dia punya dhamir lah. Contohnya kalau huwa tu bila fi'il madhi dia tidak dinyatakan. Kalau hiya dia ditanda dengan ta yang sukun dan sebagainya ya. Kemudian kita melihat juga dhamir pelaku ni. Pelaku ialah orang yang melakukan perbuatan tu ya, dalam bentuk fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari', pelaku dia ialah ditandakan dengan hamzah qata' non taya. Hamzah qata' non taya ni di hadapan, di awalan kalimah ya, macam fi'il madhi tadi dia di belakang. Yang ni kan dia di belakang.
Yang dot tu maknanya kata kerja ditambah di belakang dia, ya. Tetapi fi'il mudhari' fa'il dia tu ditambah di depan. Itulah cara kita membezakan. Bila kita jumpa kalimah dalam Quran tu, kita tengok isim dhamir tu belakang ke depan. Kalau depan tu mana dia fi'il mudhari'. Kalau belakang tu ialah fi'il madhi, ya. Kemudian fi'il mudhari' ni ada juga kes di belakang di mana kalau fi'il mudhari' itu pelaku dia ramai dalam bentuk jamak, ya. Contohnya ya di depan, kemudian ada tambahan di belakang waw nun. Itu menunjukkan pelakunya tu ramai. Ya tu kalau tak ada waw nun dia, tetapi bila ada waw nun maknanya mereka. Tu maknanya untuk mengenal fi'il mudhari' ini, kalau ada yang belakang ni kita kena tengok sekali kat depan dia. Dia pair ke sekali. Jadi pairing dia ialah ya dengan waw nun ataupun ta dengan waw nun. Ta tu untuk kamu, ya. Apabila ada waw nun maknanya kamu semua dah ramai. Itulah cara. Untuk muannas pun sama. Kalau ya tu dia perempuan, kemudian kalau ada penambahan belakang, dia tak tambah belakang waw nun, ya. Dia kalau muannas perempuan ditambah nun saja. Tapi dengan syarat bila tambah nun tu huruf terakhir kata kerja tu mesti disukunkan. Jadi yaf'al. Yang atas kalau muzakkar dia tak sukun, ya. Dia sebab dia waw nun. Jadi waw tu mat. Jadi huruf sebelumnya kenalah baris dhamma. Tapi kalau perempuan dia nun sahaja. Jadi sebelum huruf nun tu, huruf terakhir tu perlu disukunkan. Jadi kalau ya sahaja tak ada nun, dia dia. Tetapi dengan nun dia akan jadi mereka. Mereka perempuan. Bagi juga kamu, ya. Kamu bila ada nun di belakang menunjukkan kamu yang ramai. Ya, kamu yang ramai. Itulah caranya nak mengenal, ya, kalimah dalam bentuk fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi. Minggu lepas kita telah memulakan contoh-contoh, ya. Contoh-contoh kalimah di dalam Al-Quran. Dan kita dah mula berlatih mengenal yang kita mulakan dengan fi'il madhi, ya. Yang ni semua fi'il madhi lah ni. So hari ni kita buat latihan, ya. Sebab bagi saya bila kita dah belajar tu, kalau kita tak berlatih, kita tak apply, dia kemahiran tu belum ada lagi. Dia dah faham tapi nak guna pakai tu dia tak tahu, ya. So hari ni kita buat latihan sambungan. Yang ni kita sudah kan minggu lepas, kan. Kita akan masuk ke yang kedua ni, iaitu kita nak mengenal isim dhamir dalam kalimah fi'il madhi dan juga mudhari', ya. Isim dhamir kita dah belajar sebelum ni, dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi fa'il, mana dia, dan dia boleh jadi objek. Ya, dia boleh jadi fa'il ataupun dia jadi objek. So kalau tuan-tuan tengok di ujung kalimah tu ada domain macam ni, hu, ha, huma ni, hum, hunna, kaki, kuma ni dia objek lah. Maknanya dia bukannya pelaku. Maknanya dalam kata kalimah sebelum tu ada pelaku dia. Jadi ini adalah tambahan, iaitu objek kepada kata kerja, ya. Kalau pelaku tadi macam mana rupa dia? Rupa dia macam ni, ya. Macam ni. Ta, ya, ta yang sukun, alif, ta, wali ziyadah, na, ta, ti, tuma. Ini pelaku. Tu untuk anak. Lepas tu na sini untuk pelaku, dia sebelum tu ada sukun. Ya. Tu. Jadi bila kita dah mula mengenal ni, ya, nanti dalam latihan tu kita akan apply dia, ya. So yang domain tadi pelaku objek dia rupa dia macam ni. Tengok na juga, tapi apa beza dia? Kalau dia na tu huruf sebelumnya tidak disukunkan, maknanya na tu objek. Ya. Tetapi kalau na subjek pelaku, dia ada huruf sebelum tu disukunkan. Tu cara sikit je dia punya apa tu perbezaannya. So daripada kita mahir melihat yang
Yang sikit-sikit ni barulah kita akan boleh memahaminya dengan lebih tepat nanti. Tapi itu semua memerlukan latihan lah ya. So ni kita akan buat latihan di mana daripada kalimah-kalimah yang yang ditunjukkan on the screen ni ya, tuan-tuan kena tengok yang on the screen sebab saya ada sikit buat perubahan ya. Kalau yang lama tu dulu saya ada kalimah di sini fa'buduni ya, saya keluarkan sebab apa? Fa'buduni tu dia bukannya fi'il mudhari', dia fi'il amar. So maknanya contoh ni kita tak nak lagi fi'il amar ya. Kita akan belajar tajuk lain nanti betul. Kita ambil dua je, fi'il madhi dengan mudhari' je ya. Jadi di sini kan tuan-tuan dan puan-puan dalam latihan mula sekali cuba terangkan kalimah tu, lepas tu beritahu setiap komponen yang ada tu komponen kata kerja dia mana, komponen fa'il dia mana, dan kalau ada objek, komponen objek dia. Ada yang tak ada objek dan ada yang ada objek. Tapi itu semua kita akan bimbing apabila kita membuat latihan dia. Okey. So kalau tengok daripada sini, daripada atas masih lagi saudara Audi lah ya. Lepas tu Halimatun, lepas tu Nur Fadilah. Kita tengok setakat mana yang kita boleh mungkin kita akan buat gila-gila lah ya. Kita ambil yang pertama itu saudara Audi, yang kedua Halimatun, baru supaya semua dapat peluang lah. Okey. Okey, so tak payah share screen ya, gunakan yang saya tunjuk screen yang ada ni gunakan tu sajalah. Okey, kita jemput saudara Audi dulu untuk menerangkan kalimah yang pertama wa al-raqna. Kalau tak penuh itu saya akan bantu ya, supaya dia penerangan itu akan lebih penuh lah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalimah yang pertama terlihat di sini ialah wa'al-raqna. Jadi mengikut pemahaman saya, waw alif bayakas yang berwarna ungu tu dia bermaksud dan. Okey. Jadi jenis dia ialah waw atifah ya. Arab dia waw atifah. Jadi ini adalah waw atifah yang beri maksud dan. Okey, komponen kedua itu kalimah al-gharaq yang berwarna biru. Ini adalah fa'il. Komponen kata kerja dia. Okey, komponen kata kerjanya adalah al-raq, asal dia al-raqa ya. Okey. Al-gharaq. Ini kalau ikutkan pemahaman saya, ini fi'il madhi Ustaz. Okey ya. Sebab na ada belakang tu. Okey. Jadi na tu fa'il, jadi makna ini fi'il madhi lah ni. Okey. Kalau ikutkan isim fa'il yang kita belajar jadual, kalau huruf ada huruf terakhir ada tanda sukun dan ditambah dengan nun alif. Ya. Jadi ia bermaksud dia fi'il madhi lah tu. fi'il madhi yang mengambil bentuk orang pertama. Mutakalim ya. Kalau Arab dia mutakalim, na mewakili nahnu. Nahnu mewakili nahnu. Jadi sebab bentuk dia ialah huruf terakhir fa'il tu dia mestilah sukun dan ditambah dengan nun alif. Jadi itulah mewakili domir nahnu, iaitu orang pertama mutakalim. Okey, yang dimasukkan sukun tu yang ni ya. Qaf tu. Huruf terakhir al-raqa disukunkan. Asal dia ialah al-raqa. Tapi bila dia bertemu dengan na fa'il tu, jadi huruf qaf tu disukunkan. Itulah bentuk fi'il madhi ya, ciri-ciri fi'il madhi macam tu. Apa maksud dia Ustaz? Yang mana? Al-raqa maksudnya telah menenggelamkan. Menenggelamkan.
Dan kalau ikutkan maksudnya dan telah ditenggelamkan kami. Jadi dia terbalik. Boleh kami. Jadi kami telah menenggelamkan. menenggelamkan. Okey, cuma di sini dia tak ada objek lah ya. Satu kalimah ni dia hanya menerangkan pelaku perbuatan dia ya. Dan masa dia ialah telah, sebab fi'il madhi ialah telah. Jadi dan kami telah menenggelamkan. Ya. Kalau kita nak tengok apa objek dia, kita kena tengok dalam ayat ya. Dalam ayat tu ada diceritakan siapa yang Allah tu sebenarnya merujuk kepada Allah ya. Okey. Okey, itu untuk kalimah yang pertama ya. Okey. Okey, ada apa-apa soalan tentang wa'aghraqna sebelum kita pergi kepada yang kedua nanti ya. Ustaz, yang pertama ni tak ada objek lah, dia hanya Dia tak ada objek. Ya. Dia hanya fa'il dia, kata kerja dia al-raqa, waw tu tambahan menunjukkan dan. Dan kami telah menenggelamkan. Dia sampai situ je. Dalam Ustaz, sebenarnya wow yang dan tu apa nama dia tadi? Waw atifah. Kifah. Ya, kalau nak tu saya boleh bantukan dengan menggunakan leksi logos ya. Leksi logos ni bagus kita tulis jawi tu supaya kita nampak. Okey, saya buka leksi logos sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan pun kena belajar ya. Belajar menggunakan leksi logos ni supaya mahir. Besok kalau nak menjadi tenaga pengajar semua kan, macam soalan tadi saya boleh jawab secara verbal kan ya, tapi dia tak kemas lah, dia tak nampak. Bila saya tulis ni nanti tuan baru nampak atifah tu macam mana hijau dia, hijaan dia ya. Okey, wow, kalau nak wow biasanya kita menulis dia wow alif wow, tu wow lah. Lepas tu atifah ya, kita bariskan sekali supaya tuan-tuan nampak macam mana bunyi ya. Ain baris atas dengan alif, lepas tu ta baris bawah, lepas tu fa baris atas, lepas tu ta mabutah dia dhammatain. Saya besarkan sikit, itu ejaan dia. Waw ni kalau nak tuan-tuan nak baris pun boleh ya. Kita sebut waw tu baris dia macam mana ya. Waw baris atas. Nanti tuan-tuan gunakan oleh si logos ni ya, biasakan, dia banyak membantu. Okey ya. Waw tu kena dia pun dhammatain juga. Original dia ya. Bila sebab dia dua-dua ni kalimah isim mesti dhammatain ya. Tetapi bila kita menyebut kita sukun kan ya. Asal dia ialah wawun. Tapi bila menyebut orang Arab tak sebut un sebab dia dalam waqah, tak bersambung. Dia sebut waw. Seolah-olah dia sukun ya, tapi sukun tu kita panggil sukun mendatang, bukan sukun yang sebenar. Begitu juga sini atifatun. Atifatun. Bila menyebutnya kita tak sebut tun lah, kita sebut atifah. Waw atifah. Ya. So waw atifah ni waw yang menambah dan menyelarai. Maknanya cerita dia menenggelamkan seseorang tu adalah tambahan pada cerita sebelum tu. Allah buat sesuatu sebelum tu, lepas tu Allah kata Allah nak tambah lagi satu lagi cerita, iaitu menenggelamkan. Ini cerita apa Firaun tu. Inilah apa tu pengakhiran hayat Firaun ya, di mana Allah tenggelamkan Firaun dengan kuncu-kuncu dia tu. Saya tanya Atifah tu kalau kita nak tulis dalam Rumi macam mana dia punya tulisan? Okey, sekarang saya tunjukkan Rumi pula ya. So Rumi kita gunakan feature Zoom apa ni ya. So atau ain apa kita biasanya ain kita akan gunakan apostrophe macam tu. Lepas tu baris atas tu a dia lah. Jadi kalau a tu maknanya ain dengan baris atas. Lepas tu dia ada mat alif tu kan, kita letak a satu lagi, panjangkan dia 2 harakat. Tu lepas tu ta, jangan guna t ya. T ni untuk ta. Jadi untuk membezakan kita ambil ta t besar.
Itu rumi dia. Jadi bila kita menyebut pun tengok T yang besar tebalkan dia. T bukannya T. Itu bezanya. Kalau kita sebut ini dengan baris bawah lah T macam tu. T. Nipis. Maknanya ta. Salah lah ya. Dia bukan T. T tebal. Sebab ta ada sifat tebal dia. Jadi dia macam itulah. T. Ya. Lepas tu sebab dia original ialah macam ni. Antifatun. Tapi orang Arab tak sebut antifatun. Dia sebut dia waqaf ta mabutah tu ditukar pada ha yang mati. Jadilah atifah. Jadi bila kita menulis rumi dia jadi macam tu. Tapi kalau nak tulis fatun pun boleh, ya, tapi orang tak cakap macam tu, ya. Dia tak cakap. Tulisan dia macam ni, jawi dia kan. Tapi bila dia menyebut atifah, bukannya atifatun. Begitu je wow kan. Jarang kita jumpa kata wawun, tak ada. Wow, atifah. Jadi kalau wow tu, kalau kita nak masukkan ke depan tadi, ya, dia jadi macam mana tulisan wow dia? Tengok. WA ialah wow bari atas. Kemudian dia ada mat, kena tambah lagi satu A. Sebab dia panjang bunyi tadi. Wow, tu dia. Asal dia ialah wawun. Itu ya. Tapi tak, Arab tak cakap wawun, dia sebut wow saja. Wow, atifah. Itu tulisan rumi dia. Tapi kalau for kita pakai T besar. T yang besar. Kalau tak biasa kecil lah. Kalau tak biasa kecil saja. Itu cara. Jadi dalam package kita ni kita semua kita aturkan sekali ya. Dalam menulis rumi dia macam mana, jawi dia macam. Jadi supaya kenapa kita gunakan, sebab kita tengok rumi tu kita tahu jawi dia, kita pelihara bunyi dia. Kalau kita tak pelihara tu, nanti bila kita menyebut salah. Kita kata atifah. Sebab dalam buku-buku banyak T kecil je. T kecil. Jadi dia tak pelihara ta tu. Bila ta kecil jadi tak, makna dia dah lain dah. Kalau kita buat atifah kan, atifah dah bukan makna yang sama. Dia lari dah. Sebab huruf yang berbeza kan. Sebab tu kita pastikan rumi itu pun kita akan jaga supaya kita menyebut huruf dalam jawi yang original dia. Okey. Siapa yang bertanya tadi? Boleh nampak tak? Ya, tak nampak. Saya besarkan sikit. Ini patut dah nampak. Tu dia ya. Wow, atifah. Okey, wow atifah ni kalau nak menerangkannya, apakah dia? Saya boleh tambah sini ya. Itu yang bagus kita digital ni, macam-macam kita boleh buat ni ya. Kalau saya cakap saja, tuan-tuan dengar tapi tak nampak, saya tak tahu. Sebab tu saya gunakan digital bahan ni untuk apa yang saya cakap tu tuan-tuan boleh lihat ya. So atifah ni bahasa Melayu dia apa? Wow. Wow menambah, maknanya dia menambah satu perkara atau satu cerita lain, dan cerita yang ditambah ni dia selaraskan dengan cerita sebelumnya. Selaras wow dan menyelaras. Tu dia wow atifah. Bila dia tambah cerita baru tu masih lagi dalam konteks cerita yang sebelumnya. Itu dipanggil wow atifah. Kalau wow lain, wow tu dia sambung cerita je. Tapi dia tidak diselaraskan dengan cerita yang sebelumnya. Konteks dia berbeza. Tapi bila atifah tu konteks dia sama je. Ibaratkan macam kita katalah dalam bilik ni kita bercerita pasal perabot. Ya. Kerusi dan meja. So dua-dua tu perabot. Jadi kerusi adalah tambahan kepada meja. Itu dipanggil wow atifah. Ya. Tetapi kalau saya nak kata meja, lepas tu saya cerita jam, lain tu, itu tambahan. Dia tambahnya tapi dia tak selaras. Jadi jam tu adalah bukannya meja, bukannya perabot. Itu dipanggilkan ataf saja. Wow ataf. Dia menyambung saja cerita. Maknanya dalam bilik ni kita boleh cerita banyak nak sambung ya.
Ada meja, ada jam, ada lampu, nampak tak? Tapi benda tu berlain. Dia lain dari konteks yang lain. Tetapi kalau saya kata meja, kerusi, apa lagi yang perabot? Ada kabinet kadang-kadang kan itu perabot, itu artifak kata. Dalam satu konteks yang sama dia panggil artifak. Tapi kalau nak tambah-tambahnya tak dalam bukan satu konteks sama, dia panggilkan atah. Kalau atah ejaan dia macam mana? Ejaan dia atafun je. Okey, dia macam ni. Dia ain baris atas, ta yang sukun, lepas tu fun, macam tu je. Atafun. Dia nambah juga. Ta tu sukun kena qalqalah lah bila menyebutnya. Atafun. Okey, tapi orang Arab dia tak fun kan. So dia dia sukunkan jadi apa? Bila sukun ta, lepas tu sukun fa, dua-dua sukun tak boleh nak sebut kan. So apa dia buat? Dia baris ataskan ta tu. Lepas tu bunyi ataf. Macam kita kata dengar haraf kan ya. Kan pernah dengar haraf? Huruf sebenarnya, harfun. Saya bagi contoh dia. Harfun ialah ha, baris atas, ra, ini ejaan yang original. Fa atau harfun. Tetapi bila menyebut dia sukunkan fa, jadi dua-dua sukun tak dapat nak sebut. Jadi apa dia buat? Dia yang sukun ra tu tukar pada baris atas. Jadilah haraf. Yang kita haraf sebab tu lah. Tapi sebenarnya haraf tu bukan perkataan yang betul. Bukannya original dia. Itu perkataan jadian dipanggil. Macam ataf tu, kalau kita sebut ataf tu maknanya perkataan jadian. Yang sebenarnya atafun. Ataupun kita duduk sukunkan ataf. Fa itu dia sukunkan, dia bunyi yang sukun. Dua-dua ta tu sukunkan, fa sukun atafun. Yang ni pun sebenarnya harf. Macam tu yang sebutan yang bunyilah harf. Dia original dalam tulisan tak boleh sukun ya. Dia kena yang ni. Tapi menyebut dia harf. Tapi masalahnya bila sampai Malaysia nak sebut harf itu susah ya. Orang ustaz nak senang haraf je lah dah. Main haraf. Yang tu nak senang ataf dia kata. Kan? Ya, jadi itulah yang berlaku ya. Tapi kalau original orang Arab dia akan dua-dua tu sukun kan. Atf, harf. Macam tu sebutnya ya. Tapi kita lidah ni kita ni kurang sikit lagaknya ya. Jadi kita terimalah ataf dengan haraf. Ya. Atifah dengan fun tu asal sama ke kalimat ke lain? Beza. Maksudnya dia punya bila atifah dia ada penyelarasan. Dia atifah ni sebenarnya adalah subset ataf. Ataf ni dia banyak. Salah satunya atifah. Jadi ataf ni dia aku kata tu kumpulan yang besar. Dalam ataf tu dia ada pula menyambung sahaja, menyambung dan menyelaras. Kadang-kadang dalam bentuk sedangkan. Itu bawah ataf juga tu. Kemudian summa tu bawah ataf juga. So ataf ni besar ya, dia punya apa tu tajuk besar dia. So atifah ni dia menyambung tapi dia ada tambahan ciri selaraskan sekali. Dia punya huruf tu ada ain, fa dengan fa. Daripada huruf yang sama. Daripada sama. Cuma dia nak spesifikkan lagi apabila ada penyelarasan tu dia panggilkan atifah. Memang apa ya kita akan dapati bila kita belajar Quran ni memang banyak dia punya maklumat yang perlu kita tahu ya. Okey, so ini tadi balik kepada okeylah kita boleh clearkan ni. Dan kita balik kepada yang tadi ya. Okey. Okey, kita cuba kalimah yang kedua. Kalau ikut senarai bawah ni Puan Halimatun lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah yang kedua iaitu Sepatutnya yang lebih baik
Ya, yang lebih baik wow ni kita warnakan lain ya. Saya warnakan warna purple lah. Macam pertama tadi kita warnakan purple. Ya. Okey, cuba teruskan. Kalimah yang Warna kedua ni non yang tu saya berbunyi berwarna merahkan ya, menunjukkan dia tu fa'il. walinaj'alaka. Hmm. Kalau saya salah, betulkan ni. Kalau Ha, lihat kata kalimah dasarnya ialah ja'ala, iaitu telah menciptakan. okey ya, janganlah telah menciptakan. Okey. Menciptakan. Jadi, walinaj'alaka, waw tu, wa adalah Okey, fa'il dia yang mana? Fa'il dia yang mana? fi'il ada dua. Kalau dapat dilihat, naj, nun baris atas tu mewakili isim domir fa'il mufrad, iaitu kami. Semula jenis fi'lun tu fi'lun apa? Bila Uh, non tu di hadapan ja'ala kan ya? Dia macam fi'lun mudhari'. Ustaz. Betul. Itu fi'il mudhari' Untuk tak? kami, untuk Ha, kami naj'al, sebab dia kami, lepas tu jim tu disukunkan, Naj- ya, naj'alaka. betul. Lepas tu di hujung kalimah ka tu merujuk kepada uh, dia lelaki, iaitu isim domir mukhatabun. Okey, dia Uh, objek ke fa'il? Dia ni ka ni dia adalah Sebab uh, na tadi dah ada fa'il. Jadi objek. kalau ada satu lagi isim domir dia tak boleh fa'il lah, dia objek lah tu. Dia objek. Mukhatab yang orang lelaki tadi kan, dia objek Uh, lah tu. dia objek. Lepas tu li tu tak belum terangkan lagi. Cuma li ni mungkin tak apa tak diperkenalkan lagi, tapi sebenarnya sebelum ni dalam contoh ni ada tak? Di sini tak adalah ya. Sebelum ni li ni sebenarnya dipanggil lam supaya ya. Dalam Li apa pada Ustaz? bawah ni. Dalam supaya. Lam supaya. Lam tu memberi makna supaya lam baris bawah saja Oh, satu dalam kali. supaya. Ada dia Dalam bahasa supaya. Arab dia panggil lam ta'lil ya. Lam ta'lil mungkin saya bantulah dengan logos tadi bila tuan-tuan apa saya sebut tu tahu ya. Lain kali pun boleh ingatkan ya. Lam ta'lil ijaz di mana? Lam alif mim lam lah ya. Lepas tu ta'lil ta'ain. So saya bariskan sekali. Ta'lilun. Itu asal dia. Lam baris bawah dengan ya, lam dhammatan. Itu dia. Lam ta'lil. Lam ta'lil ni makna dia lam supaya. Jadi makna lam supaya, kalimah tu mesti ada bermula dengan apa? Supayalah. Lam supaya. Kadang-kadang kita boleh apa? Beri arti dia agar pun boleh. Jadi bila ada je lam supaya tu, jadi makna dalam tu mesti li tu sampai ke li tu makna dia supaya. Okey. Ya, so kita padamkan ni sebab nak pergi itu kan kalau ada catatan tu dia akan ganggu ya. Okey. Tapi cuba kita tengok kalau kita tak padam dia ganggu tak? Ganggu kita alih ya. So kita balik ke sini tadi. Ni dia catatan tadi ya. Dia ada kat situ. Kalau kita alih sajalah. Mana dia? Kadang-kadang dia kita nak guna sekali lagi kan ya. Situ. Ini. Supaya sebelum kita padam tu. Jadi lam bawah tu nama dia lam ta'lil ya. Lam supaya. Jadi mana wa tu dan. Bila lam tu kita letak supaya lah. Na tu kami kan. Dan Na supaya kami kami jim ailam tu apa dia? menciptakan kamu. Jadikan. Ya, jangan telah ya sebab dia bukan fi'il madhi. Dia adalah fi'il mudhari' jadi kita put
kami menjadikan kamu lelaki, dan supaya kami jadikan kamu. Bila kita kenal satu-satu komponen, kita sebenarnya kita boleh terjemahkan dia. Itu tujuan kita belajar ni ya. Kita nak melihat dia dengan detail supaya kita boleh menterjemahkan kalimah tu. Bukan kita tengok je terjemahan ya. Dan tidak bertahun-tahun, berpuluh tahun kita tengok terjemah je. Tengok terjemah tu kita hafal, kita tak faham pun. Tapi kalau kita kenal macam ni, kita tengok terjemah, kita faham kenapa. Okey, teruskan Puan Alimatun. Dan dia punya maksud keseluruhan kalimah ni iaitu dan supaya kami menciptakan kamu. Menciptakan kamu, saya menjadikan ataupun, tapi biasanya Allah ni kita guna menjadikan. Mencipta itu dia khalaqa ya. Dia ada beza sikit lah. Kalau khalaqa itu mencipta, kalau ja'ala menjadikan. Okey, cuba sekali lagi supaya kita betul-betul mahir. Terangkan semula apakah komponen kan, fungsi komponen-komponen tu. Baik, kalimah walinaj'alaka di sini kalau dapat kita rungkaikan ada dua fa'il. Yang pertama kita boleh lihat pada kalimah linaj'al. Nun tu yang berwarna merah tu adalah merujuk kepada fa'il mudhari' bagi kami. Dan kaf huruf di hujung kalimah itu merujuk kepada isim dhamir mukhatabun untuk fa'il untuk objek. Iaitu objek. Kamu lelaki. Untuk mana na tu untuk fa'il, ka untuk objek ya. Na untuk fa'il, ka tu untuk objek. Jadi waw tu adalah waw atifah juga ya. Waw atifah di mana menyelaraskanlah. Li itu adalah lam ta'lil di mana membawa maksud supaya. Jadi digabungkan kesemuanya berbunyi dan supaya kami menjadikan kamu. Okey, nampaklah bila bagi makna tu kita boleh nampak satu-satu kan ya. Dan supaya kami menjadikan kamu. Bila kita mahir besok kan, insya-Allah kita boleh kenal setiap kalimah tu. Kita boleh beri makna pada dia. Macam wa aghraqna tadi, dan dia terbalik. Ingat ya, dia fi'il mudhari' dia terbalik. Dan kami dulu. Kami telah menenggelamkan. Dan kami telah menenggelamkan. Lepas tu walinaj'alaka, dan supaya kami menjadikan kamu. Dia tersusun elok tu ya. Cuma kita nak mahir je, tu je. Once kita dah mahir, kita akan susun dia elok. Kalau kita tak mahir, dia akan apa orang kata tu? Bercelaru lah. Sebab maklumat tu banyak, kan? Itu memerlukan praktis saja. Once kita praktis nanti, insya-Allah kita boleh mengenal dia. Okey, Puan Alimatun, ada apa-apa soalan sebelum kita pergi ke kalimah seterusnya? Boleh nampak tak? Boleh. Dia punya metod orang kata ya, cara tu. Cara mengenal tu. Tapi Ustaz nak tanya, macam ni kan dia kata fi'il madi kan, tajuk dia contoh-contoh isim dhamir dalam kalimah fi'il madi dan mudhari'. Maknanya dalam satu kalimah ni dia boleh merujuk kepada perkara lepas dan perkara yang sedang berlaku. Itu konteks dia. Satu kalimah, Allah nak mencerita, kadang-kadang orang ceritakan benda tu dah berlaku kan. Itu konteks yang telah berlaku. Lepas tu ada juga satu cerita, Allah nak menceritakan perkara itu akan berlaku. Yang ni belum berlaku ya. Supaya maknanya belum berlaku tau. Konteks dia sini adalah mudhari' tetapi belum berlaku. Mudhari' boleh diguna untuk belum berlaku. Kalau madhi tak boleh. Sebab madhi itu memang dah berlaku. Tak boleh tak akan ya. Jadi walinaj'alaka tu fi'il mudhari' ya. Supaya tadi
maksud apa? Maknanya belum berlaku. Supaya ni kejap lagi berlaku ataupun besok berlaku. Itu konteks dia. Boleh faham? Faham. Ya. Nanti bila kita belajar masuk apa? Masuk tajuk fi'il mudhari sekarang ni sebenarnya kita bukan bertajuk fi'il mudhari lagi kan? Kita tajuk isim dhamir, tapi sebab dia dah dipakai dalam satu kalimah melibatkan fi'il mudhari, jadi kita kena ceritakan sekali lah. Tapi yang pentingnya kita nak boleh tahu daripada satu kalimah tu manakah fa'ilnya, manakah objeknya, ya. Ingat bila dah ada satu fa'il, dhamir yang kedua tu tak boleh fa'il lagi, tak bolehlah dua orang fa'il, ya. Nanti kalau ada lagi satu dhamir, maknanya objek lah dia. Dan kedudukan biasanya objek tu dia selepas fa'il. Jarang objek dulu baru fa'il, ya. Kalau ada dua dhamir. Macam ni non tu dulu pada ka kan. Jadi non tu adalah na tu adalah fa'il dia. Jadi ada dhamir satu lagi ialah objek. Macam wa'araqna tu dia satu dhamir saja. Dia tak ada objek. Kata kalau kita nak masukkan objek boleh. Kita katalah ka tu sebagai objek. So dia akan duduk lepas na tu. Jadi dia jadi apa? Wa'araqnaka. Wa'araqnaka. Maknanya dan kami telah menenggelamkan kamu seorang lelaki. Boleh? Maknanya boleh apa? Kalau Allah nak menceritakan ada objek sekali, Allah akan tambahlah objek dalam kalimah tu. Makna Ustaz, objek mesti berada selepas fa'il. Selepas fa'il, ya. Ya, maknanya 90% daripada kalimah dia akan ikut aturan tu, ya. Fa'il dulu, lepas tu objek. Tapi jangan terperanjat pula, ya. Sebab dalam Quran ni, remember, bahasa ni dia bukannya sign, ya. Bahasa ni ad. Ad ni kadang-kadang dia ada ubah sikit. Kadang-kadang Allah nak cerita nak buat style lain, ya. Allah nak ceritakan objek dulu, lepas tu baru fa'il pun akan jumpa. Tapi peratusan dia kecil lah, tak banyak. Dalam 5%. Kalau jumpa pun maknanya kita panggil itu exception lah. Pengecualian daripada peraturan yang besar. Yang biasanya objek tu selepas. Barulah bunyi dia sedap sikit lah, ya. Kalau dia kata dia letakkan ka, macam contoh walinaj'alaka tu, katalah dia nak letakkan ka tu dalam konteks walinaj'alaka ni, dia kata dan engkau, mungkin dia akan letak lepas waw tu wakalinaj'ala, tapi pelik jadinya, ya. Sebab tu dia jarang berlaku. So yang lebih sesuai ialah walinaj'alaka, dan kami telah kami akan, ya, supaya kami menjadikan kamu. So maknanya kita boleh terima peraturannya subjek dulu, fa'il dulu, objek. Kalau ada berbeza sikit tu, kita akan kupaskan kenapa dia berbeza, ya. Ada sebabnya. Biasanya bila dia lari sikit daripada peraturan yang umum itulah. Okey. No Fadilah, ya. No Fadilah, cuba kalimah yang ketiga, anzalna. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kalimah anzalna, dia punya fa'ilnya berada di belakang kalimah, iaitu fa'ilna. Jadi ini menunjukkan kalimah ini ialah fi'lul madhi. Berasal dari perkataan anzala. Dan bila menambah fa'il pada akhir kalimah, huruf terakhir lam tu, anzala tu, disukunkan untuk menyambungkan kalimah fa'il na. Jadi
Anzala bermaksud telah menurunkan. Betul. Telah menurunkan. Jadi anzalna, Jadi na tu apa dia? anzalna bermaksud kami. Okey, Kami na tu mewakili domain apa? Ingat tak? mutakallim. Mutalim mewakili domain apa? Dhamir nahnu. Nahnu. Betul. Nahnu ialah kami, ya. So automatically na tu makna kami lah, ya. So bermakna na ni kalau kita nak mencerita, dia adalah domain fa'il, ya. Domain fa'il yang mewakili nahnu. Okey, dalam kalimah ni ada objek dia tak? Objek ni tak dinyatakan. Tidak ada lah, ya. Jadi Dalam maknanya kalimah bila ni hanya menyatakan fa'lun iaitu perbuatan, fa'il Betul. iaitu pelakunya, dan juga waktunya iaitu setelah ataupun sudah berlaku. Sudah berlaku. Telah menurunkan. Okey, dalam chat ni kita ada campuran, ada madhi, ada mudhari', ya. So mana yang pertama tadi ialah fi'il madhi wa urafna, ya. Yang kedua tu fi'il mudhari', ya. Mudhari', dan mudhari' ini peristiwa tu belum berlaku lagi sebab dia ada masukkan supaya tu, ya. Lepas tu anzalna dia madhi balik. Maknanya perbuatan tu telah berlaku. Okey, katakanlah, ya. Katakanlah Allah nak menceritakan objek, ya, yang kami telah menurunkan. Katalah yang kena turun tu kamu juga. Kamu ka tadi, kan? Dalam walinaj alaka tu objek dia ka, kan? Allah kata kami telah menurunkan kamu. Dia akan jadi apa kalimah tu? Dia masuk Anzalnaka. Betul. Dia akan jadi anzalnaka. Tambah saja ka tu selepas na tu, jadi domain yang kedua tu akan menjadi objek lah dia. Okey, katakanlah kamu semua ramai lelaki. Apa akan jadi? Anzalnakum. Betul. Anzalnakum, ya. Tapi kalau perempuan ramai, tahu ke? Anzalnakunna. Okey, pandai dia, ya. Mana dia dah banyak belajar lah ni, ya. Bagus. Anzalna kunna. Itu maknanya kami telah menurunkan kamu semua perempuan. Semua perempuan. Kalau kamu seorang perempuan saja? Anzalnaki. Okey, betul tau. Anzalnaki, itu saja. Ingat balik, ya, carta yang ni tadi, kan, ya. Dia carta objek tu. Okey. Ni, semua kat situ tu objek dia. Okey, saya alihkan gambar ni. Ni. Tu. Ka untuk orang lelaki seorang. Kalau orang perempuan seorang, jadi ki lah. Anzalnaki. Yang tadi kata kum yang ni lah. Anzalnakum. Kum tu mewakili antum. Kalau perempuan pula, kunna. Dia mewakili apa? Antunna. Ini untuk perempuan, kamu semua perempuan. Okey. Okey, tahniah, ya. Nampaknya Puan Nurfadilah ni dia punya tahap pencapaian dia sangat bagus, ya. Okey, ada apa soalan sebelum pergi ke latihan seterusnya? Tak ada, Ustaz. Ustaz, yang ini maksud dia yang dah kita tukarkan anzalnaka, anzalnakunna semua ni. Ini dah jadi objek. Kita Dah jadi tambah objek. Tapi dia dalam madhi lagi. Masih lagi madhi, ya. Kita madhi tapi kita masukkan objek je. Itu dia punya kata kerja lah, kata kerja dia. Anzal. Ya. Anzal. Anzala tu kita tak ubah lagi, ya. Anzal dengan na tu kita tak ubah. Kita masukkan objek, lepas tu kita ubah objek je. Ya, kalau kita nak buat latihan, kita boleh ubah fa'il pelaku tu pun boleh.
Katakanlah objek tadi ka, anzalnaka, ya. Okey, so kita buat latihan tu pakai leksi logos supaya tuan-tuan nampak, ya. Saya padangkan ni. Yang ni kita padangkan juga. Leksi logos ni banyak, ya. Sangat banyak membantu. Kalau tuan-tuan biasa pakai ni kan, sangat banyak membantu. Okey, kita ambil anzalnaka, tulis kat sini, ya, hamzah qata, non yang sukun tapi dijumpa dengan zai, dia hilang sukun lah sebab ikhfa, ya. Anzal, lepas tu na, baris atas dengan alif, kita tambah ka, domain dia, objek, ya. Okey, tadi kita ubah objek, ya. Ka ni boleh jadi kum. Okey, kum maknanya kamu semua yang ramai. Tapi pelaku dengan kata kerja masih sama. Ya. Tadi kita ubah kum dengan apa? Kunna. Kunna. Ini maknanya kamu semua perempuan. Kunna non beratas dengan tasydid. Itu maknanya kami, masih lagi kami telah menurunkan kamu semua perempuan. Lepas last kali kita tadi, kami telah menurunkan kamu perempuan seorang pula, ya. Tukar je objek ni. Ki, letak ki bawah. Apa saja objek yang kita nak masuk dalam cerita tu, kita boleh tukarlah situ. Okey, sekarang ni kita tukarkan subjek dia, fa'il dia pula. Sekarang ni fa'il dia na, iaitu kami yang telah menurunkan, ya. Katakanlah yang telah menurunkan tu ialah apa? Saya. Ya. Saya apa dia? Anzala. Bukan pelaku, saya. Aku, ana, apa dia punya fa'il? Tu, ingat? Tukar je tu. Anzal tu. Jadilah anzal tu ki. Jadi maknanya aku telah menurunkan kamu seorang perempuan. Tu dia. Katakanlah yang menurunkan tu kamu semua lelaki, ya, ramai. Kamu tambah antum. Dia tum, ya. Itu kan tum je lah. Sorry, ini tak ada alif lah, ya. Bila dia tu tak ada alif lah. Anzal tu dia jadi macam tu lah. Anzal lelaki. Anzal tumka. Okey, betul. Dia jadi anzal tum lah, tambah yang mim sini. Anzal tum dengan mim sukun, ya. Okey, anzal tum, ini kalau perempuan. Kalau lelaki ka lah. Ka lah. Kalau kamu lelaki ramai kum lah. Senang je. Anzal tumkum. Anzal. Okey, cuma sekarang ni nampak tak bunyi dia tak sedap kan? Anzal tumkum kan? Memang orang Arab pun ngaku tak sedap. Apa dia buat? Dia Arab tak cakap anzal tum, dia tambah waw. Dia jadi anzal tumukum. Itu dalam dia ada perubahan sikit je. Ya. Jadi kita nyebut pun tak sedap. Anzal tumkum tak sedap. Jadi Arab dia nak sedapkan, dia tambah waw. Jadi mana kalau tuan-tuan jumpa anzal tumu tu makna tum lah tu. Dia menyebutnya sedap sikitlah. Anzal tumukum. Ya, anzal tumuka. Kalau tadi anzal tumka, macam pelik sikit, ya. Ya. Dalam Quran pun diguna macam tu juga. Okey, katakanlah dia seorang perempuan pula, ya, yang menurunkan kamu semua. Kum ni kita tak ubah, iaitu kamu semua lelaki, tapi yang menurunkan tu dia seorang perempuan. Hia, domain dia hia, ya. Bila berlaku dia ditanda dengan apa? Hia. Betul, anzalat. Dia bila apa? Bila perempuan, dia ditandakan dengan fa'il dia lah ta yang sukun. Ambil ta sukun. Tu, ya. Okey.
Bila sukun, tengok dalam ta sukun tu, huruf belakang ni dia tak boleh sukun. Dia tetap pada atas. Sorry, tetap mana pada atas. Lam tu pada atas. Jadi, anzalatkum. Oh. Ya. Anzalatkum. Anzalatkum. Asal dia macam ni lah ya. Anzalat dengan kum. Tapi kum dan anzalat tu boleh disambungkan sekali. Bila disambung, dia ta sukun tu terus dengan jadilah anzalatkum. Jadi, fa'il pelaku dia lah ta yang sukun tu bermakna dia seorang perempuan. Perbuatannya anzala. Sebab untuk ta, lam tu tak boleh sukun ya. Yang sukun ni ialah orang kedua dengan orang pertama. Mutakalim dengan mukhatab. Okey. Kalau nak refer balik mana, kita tengok sinilah. Mana dia? Ta. Yang satu lagi ya. Ni dia. Bila ta yang sukun, dia tak ada sukun belakangnya. Yang ni, yang lain tu disukun. Ni ya. Ni. Mutakalim, mukhatab semua sukun sebelumnya. Kalau orang ketiga ni satu je nak sukun. Na ni je. Hunna saja. Yang orang ketiga yang lain pada hunna ni, dia tak ada sukun. Itu pattern yang kita boleh kenal pelan-pelan ya. Jadi balik tadi itulah anzalatkum, bermakna dia telah menurunkan kamu semua. Dia seorang perempuan telah menurunkan kamu semua lelaki. Kamu semua lelaki. Kalau dia seorang perempuan telah menurunkan kamu semua perempuan, apa jadi? Anzalat kunna. Betul lah. Senang je. Ya. Bila kita dah tahu pattern tu, ya, kita cuma nak kenal domain yang mana satu je. Dia jadilah anzalat kunna. Dia seorang perempuan telah menurunkan kamu semua perempuan. Okey, tapi peliklah seorang menurunkan ramai kan. Cuba terbalikkan. Maknanya kamu semua perempuan, ramai ya, 10 orang perempuan kamu, menurunkan dia seorang perempuan. Terbalikkan. Seorang perempuan jadi objek, yang ramai tadi sekarang jadi fa'il pula, jadi subjek. Okey, kita tengok ya. Bila kamu kamu semua perempuan yang jadi objek, kita akan tengok rujuk sinilah ya. Ini fa'il dia. Apa dia? Yang ni tunna. Pelaku kalau kamu semua ialah tunna ni lah. Dengan syarat sebelumnya kena sukun lah ya. Tu dia tunna. Ingat ni fa'il dia. Okey, lepas tu dia kamu semua perempuan ni menurunkan siapa? Hia. Menurunkan seorang perempuan. Seorang perempuan ya. Mana dia objek dia? Tengok catat objek ni perempuan dia ha kan? Ha. Boleh ikut? Boleh. Dia seorang perempuan, hia tu bila jadi objek dia jadi ha. Okey. So jadi kalimah tu akan menjadi apa? Yang ta yang sini tadi kita tukar kepada tunna. Tunna. Jadi ta tu kita ambil baris depan. Lepas tu tambahan na tasydid, itu pelaku dia. Anzal tunna, lepas tu yang ni ialah tunha. Ha lah. Jadi anzal tunnaha, itulah kalimah dia. Maknanya kamu semua perempuan telah menurunkan dia seorang perempuan. Zainab, Fatimah, Maryam, berapa orang 10 dia menurunkan seorang perempuan. Siapa? Nur Aini kita. Ya. Anzal tunnaha. Sorry ya. Anzal tadi dia kena sukun ya. Saya lupa. Tunang ingat yang dia kena sukun ya. Tengok sekali lagi ya. Mana dia? Tunna dia kena sukun. Jadi lam tu kena sukun lah. Anzal lam kena tunnaha. sukunkan. Anzal tunnaha.
Tetapi takat ni, yang ni tak adalah dalam Quran ya. Ini kita buat exercise je lah ya. Anzal tu Nahan ni tak ada cerita macam yang tu lah. Tapi konsep dia sama lah. Itulah cara dia. Okey. Jadi kalimah itu betul lah dari segi Betul. Dari sebagai membentuk kalimah, betul lah. Hmm. Ha. Okey ya. So kita teruskan dengan latihan selepasnya, iaitu khalaqtani ya. Khalaqtani. Okey. Kalau ikutkan aturan selepas ni ialah Syirhan lah. YBK Syirhan nama kat situ. Cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Saya cuba kata. Okey ya. Saya merahkanlah ta sebabnya untuk membezakan dia tu fa'il ya. Jadi domain. Dia maknanya ada dua domain lah. Ta dengan ni tu ya. Untuk kalimah kholak ni, Ya. ni itu objek. Betul. Biasanya ni tu objek apa tu? Ni Minggu lepas tak ada datang ya? seorang Okey, ya, saya bantu balik. Ni dia. orang utama. Ana. Ada objek ana tu makna aku lah tu. Okey. Lepas tu ta tu ta pun isi domain ya. Isi domain apa? Subjek iaitu yang ni. Anta. Anta mukhatab orang kedua apa makna dia? Kamu seorang lelaki. Kamu seorang lelaki. Kamu seorang lelaki. Ta kan? Dengan syarat sebelum tu kena sukun lah. Tadi khalaqta. Khah tu disukun. Kan ya? Kalau perempuan dia apa anti dia jadi ti. Khalaqati ya. Tapi yang tadi bukan khalaqati, khalaqta. So maknanya qaf tu disukun diikut dengan ta tu maknanya fa'il ni adalah engkau seorang lelaki. Okey, lepas tu yang hitam tu Kholak. biasa dia khalaqa lah ya. Kan ya. Khalaqa tu apa dia? Menciptakan. Dia dia ni komponen kata kerja dia lah. Kata kerja yang mana telah mencipta. Telah mencipta ya. Minggu lepas kita buat latihan yang ni kan. Ini mula sekali khalaqa lah ni. Khalaqa maknanya telah mencipta. Ini fa'il dia tersembunyi, maknanya dia telah mencipta. Tapi bila ada fa'ilnya, kita tak adalah dia sekali lagi ya. Dia kena tukar kepada gunakan fa'il ni lah, iaitu kamu seorang lelaki telah mencipta. Jadi objek dia lah ni, iaitu aku. Jadi khalaqtani makna dia apa? Mulakan dengan fa'il dulu, ta tu. Kamu seorang lelaki telah mencipta kami. Senang je kan? Kamu seorang lelaki telah mencipta kami. Itu dari segi susunan huruf ya. Dari segi konteks ta tu maknanya Allah. Bila kita baca Al-Quran tu khalaqtani maknanya ya Allah engkau telah menciptakan aku. Sebab Allah dia kena gunakan muzakkar. Muzakkar mu'tak singular lah, mufrad ya. Senang sekali lagi ya. Perempuan telah menciptakan. Jadi khalaqtini lah. Senang aja. Ta tu kan ti je, senang kan? Tolonglah situ je. Itu ya. Kita buat latihan sikit ya, supaya kita mengenal, okey. Kita ambil sini pergi kepada Lexilogos tadi. Kita cuba tukarkan ni dan kita cuba ubah dia, okey. Ayat yang ni ialah kamu seorang lelaki telah mencipta kha tertinggal ya, mana dia kha. Okey. Kha baris atas. Okey, telah mencipta aku ya. Saya panjangkan sikit ta tu. Okey.
Okey, katakanlah sekarang ni bukannya kamu seorang lelaki, tapi kamu ramai lelaki. Tadi kita dah buat latihan tadi. Kamu pula lelaki masih lagi tapi ramai pula. Khalaqtumni. Okey, betul. Ada sikit je ubah dia. Asal Khalaq dia ialah khalaqtum, betul. Tapi Arab dia tak suka cakap macam tu ya. Dia asal betul dia. Patutnya dari segi bahasa dia patut macam tu. Khalaqtum ya. Khalaqtum. Tum, mim tu disukunkan. Jadi khalaqtum ni ya. Tapi Arab tak suka. Dia masuk ke waw. Wow. Itu saja. Khalaq Untuk tum saja. Dia jadi khalaqtumuni. Saya pun pelik juga. Ini satu yang dia berubah sikit ya. Dalam Quran dia tak khalaqtum, dia jadi khalaqtumuni. Dia tambahkan waw untuk antum saja. Okey, sekarang ni cuba terbalikkan. Iaitu sekarang ni pelaku dia lah kamu semua lelaki kan, ramai. Dan objek dia aku. Sekarang kita terbalikkan. Aku tu jadi pelaku dan orang lelaki ramai tu jadi objek. Apakah agaknya kalimah dia? Sorry, yang ni kena buang dia punya domah tu. Khalaqtumuni akan jadi apa? Okey, saya letakkan ke bawah ni nanti boleh bandingkan ya. Sekarang kita terbalikkan. Yang objek jadi subjek, subjek jadi objek. Aku apa dia? Fa'il dia. Khalaqa. Bukan? Aku. Ana domain dia. Fa'il dia. Khalaqtu. Tak balik depan. Khalaqtu. Khalaqtu. Sekarang itu kakak objek dia, kamu ramai lelaki pula. Kamu lelaki yang ramai. Khalaqtukum. Khalaqtukum. Betul lah tu. Ku, mim, sukun kan? Tu dia. Khalaqtukum. Tu ialah aku. Fa'il kepada aku. Panjangkan sikit. Kan, ya? Kum ialah kamu semua lelaki. Nampak tak? Bila dia jadi objek, dia lain. Bukannya tum dah. Tum tu kalau dia fa'il. Kamu semua lelaki, bila fa'il dia tum. Tapi bila dia jadi objek, dia bukan tum. Dia jadi kum. Begitu juga fa'il aku kan. Bila dia objek, ni. Tapi bila dia jadi fa'il, tu. Ingat ya. Orang yang sama, bila dia fa'il dengan dia objek, dia lain. Dia bukannya domain yang sama. Sebab tu kita ada dua set tau ya. Tengok sini ya. Dua set. Yang ni set pelaku, nampak tu. Tetapi bila dia objek, ni. Kadang-kadang ya saja ya. Bagi dia kum tadi mana? Yang ni. Kum ialah antum apabila dia objek. Kan? Tapi kalau dia subjek, dia tum. Jadi tum. Jadi tum mana dia sini yang ni kot. Yang ni ya. Ialah. Dia tum. Dia subjek, dia tum. Dia pelaku. Tapi orang Arab tak suka tum, dia tambah waw, tumu jadinya. Itu saja yang beza dia. Jadi kalau dia tak ada objek akan dia tumbuh lah. Kalau objek akan dia. Kalau kita objek ambil pelaku saja dia akan tum lah. Dia kekal tum. Yes, kalau tak ada objek dia tak tambah waw, dia tum tapi. Dia bila ada objek tu dia apa? Ya. Kalau tak ada ni contoh kan ya. Tak ada ni, dia tak ada waw. Jadi khalaqtum. Khalaqtum. Dia sebab ada objek tu dia tambah waw tu.
Boleh? Ya. Tolak tum tu maksudnya telah mencipta kamu. Okey. Okey. Khalaqtum maknanya kamu semua telah mencipta. Dia jadi fa'il ni kan. Jadi tum adalah fa'il iaitu pelaku. Jadi kita mulakan dengan pelaku tu, kamu semua telah mencipta. Jadi ayat ni tak ada objek lah. Kalau ada objek, masukkan objek. Okey ya. Yang kita jumpa sekarang ni semua kita masih lagi dalam bahagian apa? Bahagian isim domain ya. Tetapi katakanlah kita nak masukkan kamu semua ni telah mencipta, katalah nak mencipta kitab. Ya. Jadi objek dia kat mana? Apa agaknya kalimah dia? Okey ya, undang-undang dia senang je. Kalau satu perkataan objek tu, kalau dia domain, dia akan melekat. Dia attach, dia bercantum. Okey, tetapi kalau kitab tu bukannya domain, dia akan asing. So maknanya kita ada satu perkataan yang asing, iaitu al-kitabah. Al-kitabah. Alif ni, lepas tu kaf baris bawah, lepas tu ta baris atas, dengan alif, lepas tu ba. Dia jadi objek. So Alkitab yang dicipta tu akan selepaslah, tapi dia berasing. Sebab dia bukan domain. Ya, itu undang-undang ni ya. Kalau masukkan objek, kalau objek tu dalam bentuk isim domain, dia bercantum. Dia panggil bercantum. Kalau objek tu dia bukannya domain tapi perkataan yang original, dia akan asing. Jadilah Alkitabah tu berasing. Tetapi kalau kita nak jadikan domain boleh. Alkitabah ni nya kan. Nya biasanya lelaki ya. Ingat tak apa dia? Objek. Kitabahu. Okey, saya tunjukkan ya. Tengok carta objek. Maknanya dia seorang lelaki. Ya ni. Ni. Hu ni kan. Masuk ke hu lah. Jadi kita buangkan kitabah ni. Kita masukkan hu. Ya. Hu ni. Baris depan. Tapi dia kena bercantum lah. Jadi. Sebab dia domain. Dia domain kan. Dia kena bercantum. Tapi tum teringat apabila ada objek, dia orang Arab tak nak tum. Dia tambah huruf waw. Jadi khalaqtumuhu. Itulah kalimah dia. Untuk tum saja dia tambahkan waw, lain tak ada. Ya, itu saja nak ingatkan. Asalnya ialah khalaqtumhu lah ya. Tapi dia tambahkan waw jadi khalaqtumuhu. Jadi maknanya kamu semua lelaki telah mencipta hu-nya tu ialah kitab tadi. Khalaqtumuhu. Khalaqtumuhu. Jadi khalaqtumuhu. Jadi mim tu sukun. Sorry, silap. Ya, betul. Dia kena waw, dia kena apa? Kena domah. Tak boleh sukun. So kalau dia asalnya sukun, dia kena bila masuk waw dia kena kena domahkan. Khalaqtumuhu. Okey ya. Saya try test sekali lagi ya. Yang sebenarnya kita dah buat dulu ya, iaitu surah apa? Surah Yusuf. Kan? Kita buat surah Yusuf ayat kedua dulu. Cuba tengok. Ni sekarang kita apply lah. Anzalnahu ni. Ni dia. Anzalnahu. Cuba apa? Cuba berikan apa makna dia. Tapi sini tak ci ada mana tu kan? Dia tengok sini. Nah tu ikutkan asalnya nun alif Yang na tu panjang tu nun alif lagi. Kami telah asalnya menurunkan tapi dalam urusan Masmani kepadanya. dia alif tu tukar pada alif kecil. Jadi na tu adalah kami tu. Domain kami. Objek dia hu. Objek dia hu. Kami telah menurunkannya. Betul. Itu jawapan dia. Kami telah menurunkannya. Itulah. Kan. So, bila kita kenal tu, kita baca Al-Quran, barulah puas hati kan. Ya.
Kalau tidak dulu kita apa ya? Kita baca je kan. Okey, try satu lagi yang ni ya. Auhayna. Auhay ni daripada wahyu. Kalimah maknanya telah mewahyukan na tu kami. Kami telah mewahyukan. Betul. Kami telah mewahyukan. Kalau kita tambah ilaika apa dia? Ila ni kepada, Kepadanya. ka ni kamu. Kepada kamu. Jadi apa? Kami telah Kami telah mewahyukan kepada kamu. kepada kamu. Hazal Quran apa makna dia? Quran ini. Kitab ini, kitab Al-Quran. Al-Quran inilah. Ya, Arab dia gunakan apa? Hazal ni terbalik ya. Dia Melayu kata Quran ini, Arab kata hazal Quran. Jadi kami telah mewahyukan kepada kamu Al-Quran ini. Quran ini. Dan sesungguhnya cuba ya, ini apa dia nak apply dah, okay? Dan sesungguhnya bukan sesungguhnya ya. Ini apa? Dan okey, tapi kadang-kadang dalam Arab dia boleh juga guna sesungguhnya ya. Okey, dan sesungguhnya kunta apa dia? Ta ni engkau ya. Jadi. Asalnya jadi, tapi maksud dalam Quran bila ada kun ni dia masuk adalah. Jadi dan sesungguhnya kamu adalah. Kamu adalah daripada dari qablihi sebelumnya. Sebelumnya. Sebelumnya lamina, lam ni adalah ataupun benar-benar ya. Dia lam taukid, mina ni dari. Daripada daripada al-ghafilin apa dia? Lalai. Orang yang lalai. Orang lalai ni maknanya orang yang tidak ada kecanduan ya. Hebat Ustaz Zaki. Itu bila kita mengenal besok, kita boleh membaca ayat Quran tu dengan makna dia sekali. Barulah kita faham kan ya. Alhamdulillah. Tapi ya kita sekarang ni baru dalam bentuk fi'il madhi, baru isim dia mengenal. Tapi isim tu sebab dia mudhamir tu bersangkut paut dengan fi'il madhi dengan apa ni mudhari. Ya kita gunakan apply dalam bentuk tu lah. Feeling orang-orang yang lalai. Okey, walau macam mana pun kita kena berhenti di sini ya. Dia menarik ya, tetapi kita kena berhenti ya. Tapi itulah apa, nanti ulang kaji semula, lepas tu apply. Lama-lama kita akan tambah ilmu tu, kita akan dapati nanti insya-Allah kita boleh mahir ya. Menggunakan ilmu ni dalam membaca ayat Quran ya, dan sampai ke satu tahap besok kita boleh mengajar pula ya. Mengajar orang lain, kongsikan ilmu tu dengan orang lain ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik kepada Assalamualaikum. Tuan Syarhan kita lah ya untuk menutup majlis kita hari ini. Terima kasih kepada Dr. Haji Kamal Abdul Razak untuk sesi kita pada hari ini. Alhamdulillah kita nampak dengan adanya kita punya kelas ataupun dengan kaedah kita buat ulang kaji soal jawab nampak lebih memahamkan. Walaupun kita asyik ulang tapi lebih kepada untuk memahamkan. Itu lebih cantiknya lah. Jadi nampak tadi Ustaz dah ada beberapa orang Ustazah lah tu. Amin insyaAllah. Jadi semoga kita punya kelas ni akan lebih menarik dan harap semua akan terus bersemangat. Jadi hari ini kita terpaksa hentikan awal, walaupun selalu kita tahu Ustaz akan lajak pukul 12, tapi hari ini terpaksa diberhentikan awal. Audi pun nak pergi masjid, Kaba Datuk untuk tebak. Jadi itu saja untuk sesi pada kali ini. Terima kasih banyak pada Dr. Haji Kamal Abdul Razak untuk sesi kita minggu ini, dan terima kasih pada Audi, Puan Dila, Puan Halimah, Zaki dan semua yang sertai pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Serah kembali pada Ustaz. Okay, waalaikumsalam. Marhamna bil Quran wa ja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu